Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan Liga Perdana Inggeris. Bernombor seri 2 sama dengan pasukan Aston Villa. Chelsea menang bergaya 3-2 ke atas pasukan Brighton. Liverpool menang tipis 4-3 ke atas pasukan Fulham. West Ham seri 1 sama dengan pasukan Crystal Palace. Manchester City seri 3 sama dengan pasukan Spurs. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Liverpool bangkit untuk menang di Anfield. Liverpool yang menerima kunjungan Fulham di Anfield malam tadi terpaksa memilih jalan sukar sebelum berjaya menang mengatasi pasukan Fulham dengan jaringan 4-3. Tuan rumah bermula dengan baik pada separuh masa pertama apabila berjaya menjadikan gol pertama menerusi sepakan percuma cantik yang terbias terkena Leno sebelum masuk ke gawang gol pada minit ke-20. Fulham kemudian tidak perlu menunggu lama untuk kembali menyamakan kedudukan menerusi bekas pemain Liverpool sendiri iaitu Harry Wilson pada minit ke-24. Alisson McAllister berjaya menjadikan gol pertamanya dalam musim ini bersama dengan Liverpool apabila merembat cantik ke penjuru kiri Leno untuk gol kedua pasukan tuan rumah. Fulham terus merapatkan joran dengan gol penyamaan menerusi Kenny Tete yang menghukum kealapan anak buah Jurgen Klopp sebaik saja sebelum separuh masa pertama tamat. Asalkan demi asalkan oleh pasukan Liverpool hanya memberikan kelebihan buat pasukan Fulham untuk berada di depan buat kali pertama dengan gol ketiga pada minit ke-80. Tersentak dengan itu, 2 gol pantas oleh Wataru Endo dan Trent Alexander-Arnold pada lewat perlawanan telah memastikan mereka berjaya menang dengan jaringan 4-3. Liverpool kini naik ke tangga kedua Liga, 2 mata sahaja di belakang pasukan Arsenal. Kontroversi cemari perlawanan antara pasukan Man City dan juga pasukan Spurs. Beberapa kontroversi dilihat berlaku dalam perlawanan yang membabitkan pasukan Manchester City dan juga pasukan Spurs di Etihad tengah malam tadi. Sedikit sebanyak telah mengganggu perjalanan perlawanan sepanjang 90 minit permainan. Spurs berjaya mengikat kedudukan City dalam perlawanan tersebut dengan jaringan 3 sama, sekaligus menyebabkan City terpaksa turun ke tangga ketiga Liga. Son Heung-min memecahkan kebutuhan pada minit ke-6 untuk meletakkan pasukan Spurs di depan sebelum tetapan bola ke gawang sendiri selang 3 minit kemudian untuk City kembali menyamakan kedudukan. Phil Foden tidak ketegangan untuk menjadikan gol dalam perlawanan ini dengan menyumbat gol kedua pasukan tuan rumah pada minit ke-31. Giovanni Lo Celso kepadanya menyamakan kedudukan pada minit ke-69 untuk memberikan sedikit kelegaan kepada pasukan pelawat. Jack Grealish mudah menyampan masuk untuk gol ketiga pasukan City pada minit ke-81 sebelum Dejan Kulusevski memastikan mereka tidak pulang dengan tangan kosong dengan menyamakan kedudukan kepada 3 sama pada lewat permainan. Ini merupakan keputusan seri yang ketiga secara berturut-turut buat pasukan City untuk kempen Liga musim ini dengan mereka akan menentang pasukan Aston Villa pada awal pagi Khamis nanti di tempat lawan. Chelsea pamit kebangkitan menakjubkan ketika menentang pasukan Brighton. Chelsea berjaya menampilkan permainan yang lebih mantap ketika berjaya menang mengatasi pasukan Brighton 3-2 dalam perlawanan yang berlangsung di Stamford Bridge malam tadi. Gol pembukaan Chelsea dijadikan oleh Enzo Fernandez yang mudah menyempurnakan hantaran Bernard Badasil pada minit ke-17. Levi Colwill kemudiannya menggadaikan kedudukan selang 4 minit kemudian menerusi satu tandukan cantik hasil hantaran Nicolas Jackson. Facundo Buonanotte cuba merapatkan joran dengan gol pertama pasukan pelawat pada minit ke-43. Hasil bantuan adalah Lallana. Malam menimpa Chelsea apabila Conor Gallagher terpaksa dibuang padang akibat layangan kad kuning kedua sebaik saja sebelum separuh masa pertama tamat. Situasi tersebut bagaimanapun gagal dimanfaatkan oleh pemain Brighton untuk menambah jaringan. Sebaliknya tuan rumah berhasil dengan 10 orang pemain berjaya menambah gol ketiga. Hasil sepakan penalti disempurnakan sekali lagi oleh Enzo Fernandez pada minit ke-65. Joao Pedro berjaya untuk menambah gol kedua pasukan Brighton pada lewat permainan, tetapi itu sudah terlambat untuk mereka bangkit sekurang-kurangnya untuk menyamakan kedudukan. 3 mata berharga untuk Mauricio Pochettino yang kini berjaya kembali ke tangga ke-10 Liga. Aston Villa bangkit untuk ikat pasukan bernombor 2 sama. Aston Villa kini berjaya naik ke tangga ke-4 Liga selepas mencatatkan keputusan seri 2 sama ketika menentang pasukan bernombor malam tadi. Mereka bagaimanapun dikejutkan dengan jaringan awal tuan rumah oleh Antoine Semenyo pada minit ke-10 sebelum Leon Bailey kembali menyamakan kedudukan 10 minit kemudian. Aston Villa berpeluang untuk berada di depan 2 minit kemudian, tetapi gol jaringan Diego Carlos terpaksa dibatalkan akibat VAR kerana kedudukan offside. Tuan rumah sekali lagi berjaya di depan kali ini menerusi penyerang mereka iaitu Dominic Solanke pada minit ke-52 hasil bantuan daripada Milos Kerkez. Ketika perlawanan dilihat seakan-akan menyebelahi pasukan tuan rumah, Oli Watkins menjadi penyelamat dengan jaringan gol penyamaan pada lewat permainan sekaligus memberikan mata berharga untuk pasukan Aston Villa.
West Ham gagal gunakan kelebihan bermain di tempat sendiri. West Ham United dan turun ke gelanggang sendiri untuk bertemu dengan pasukan Crystal Palace. Gagal menggunakan kelebihan tersebut selepas hanya mampu mencetakkan keputusan seri 1-1 pada malam tadi. Mereka berjaya di depan terlebih dahulu menerusi jaringan penyerang mereka, iaitu Muhammad Kudus pada minit ke-13. Palace kemudiannya berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-53 menerusi Odsonne Edouard. Asakan demi asakan yang dilakukan oleh pasukan West Ham pada separuh masa kedua dilihat kurang memberikan hasil dan keputusan 1-1 itu kekal sehingga whistle penamat. West Ham kini berada di tangga ke-9 Liga dengan mengumpul 21 mata, manakala Crystal Palace berada di tangga ke-12 Liga dengan 16 mata. Kita ke keputusan beberapa perlawanan lain dalam kempen Liga di sekitar Eropah. Di Bundesliga, Bayer Leverkusen gagal mencatatkan kemenangan ke atas pasukan Dortmund selepas seri dengan mereka 1-1. Dan berikut adalah kedudukan semasa Bundesliga di Jerman. La Liga Spanyol, Sevilla seri 1-1 dengan pasukan Villarreal. Barcelona menang tipis 1-0 ke atas pasukan Atletico Madrid. Dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Serie A Itali, Sassuolo tumpas 1-2 kepada pasukan Roma. Napoli tumpas 3-0 kepada pasukan Inter Milan di laman sendiri. Dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Bayer Leverkusen gagal memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri. Pendahulu Bundesliga, Bayer Leverkusen gagal memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri selepas hanya mampu mencatatkan keputusan seri ketika menentang pasukan Dortmund tengah malam tadi. Keputusan itu nyata memberikan kelebihan kepada pasukan Bayern Munich yang belum lagi turun bermain dalam perlawanan seterusnya, dan jika mereka berjaya menang, maka dapatlah mereka memintas pasukan Leverkusen dengan kelebihan jaringan pada ketika ini. Leverkusen dikejutkan dengan jaringan awal oleh pasukan Dortmund pada minit ke-5 menerusi Julian Reisen. Anak buah Xabi Alonso terpaksa menanti sehingga minit ke-79 sebelum mereka kembali menyamakan kedudukan melalui jaringan Victor Oko Boniface. Hasil bantuan Patrick Schick, Leverkusen berpeluang untuk menambah jaringan pada lewat separuh masa pertama, tetapi digagalkan oleh VAR kerana kedudukan offside. Barcelona naik ke tangga ketiga La Liga. Barcelona berjaya naik ke tangga ketiga La Liga selepas mereka berjaya mendudukan pasukan Atletico Madrid dengan jaringan tipis 1-0 pada awal pagi tadi. Gol jaringan pemain yang masih lagi bermain di Atletico Madrid yang dipinjamkan ke pasukan Barcelona iaitu Joao Felix pada minit ke-28 yang dibantu oleh Rafinha sudah cukup untuk memberikan 3 mata berharga buat pasukan tuan rumah. Atletico lebih gemar bertahan dalam perlawanan ini. Bagaimanapun serangan yang dilakukan mereka begitu membahaya, cuma tidak ada hasil untuk memberikan jaringan kepada mereka. Barcelona kini mengumpul 34 mata untuk berada di tangga ketiga Liga. 4 mata ketinggalan di belakang pasukan Real Madrid serta pasukan Girona yang kini menguasai tempat pertama dan kedua Liga. Inter Milan kukuhkan kedudukan sebagai pendahulu Serie A. Inter Milan berjaya memberikan sedikit kelegaan kepada para penyokong mereka selepas berjaya menang 3-0 ke atas juara Serie A musim lepas, iaitu Napoli. Hakan Calhanoglu memecahkan kebutuhan pada minit ke-44 sebelum Nicolo Barella menambah jaringan kedua pada minit ke-61. Marcus Thuram juga tidak ketinggalan untuk mencatatkan nama selaku penjaring apabila meledak gol ketiga pada minit ke-85 untuk memastikan 3 mata penuh milik mereka pada awal pagi tadi. Kita ke perkembangan jendela perpindahan pemain. Ruben Neves mahu kekal di Arab Saudi. Pemain Al Hilal, Ruben Neves, menegaskan yang dia akan terus kekal bersama dengan Arab Saudi sekaligus menafikan segala kabar angin yang mengatakan dia akan kembali ke Liga Perdana Inggeris. Manchester United cari penjaga gol baru. Manchester United dilaporkan sedang berkira-kira untuk mencari penjaga gol baru bagi menggantikan Andre Onana yang belum pun sampai semusim di Old Trafford. Mereka dipercayai akan cuba memberikan tawaran kepada Athletic Club untuk cuba mendapatkan Unai Simon, tetapi penjaga gol tersebut dikatakan tidak berminat dengan tawaran itu. De Gea kan ada. Joshua Kimmich masih berharap untuk berhijrah. Joshua Kimmich masih mengekalkan hasratnya untuk berhijrah daripada pasukan Bayern Munich dengan pasukan Barcelona, Liverpool dan juga pasukan Manchester City sedang memantau rapat perkembangannya pada ketika ini. Arsenal mahukan Arthur. Arsenal dilaporkan sudah bersedia untuk menawarkan sebanyak 15 juta euro kepada pasukan Royal Antwerp bagi mendapatkan pemain tengah mereka, iaitu Arthur Vermaelen.
Real Madrid akan cuba dapatkan Xabi Alonso. Real Madrid akan cuba memujuk Xabi Alonso untuk menyertai mereka bagi menggantikan Carlo Ancelotti yang berkemungkinan akan meninggalkan mereka pada musim panas nanti. Mereka bagaimanapun terpaksa berdepan dengan pasukan Liverpool serta pasukan Man City yang turut berminat untuk mendapatkan khidmatnya pada masa akan datang. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.